kaedah. Tuan-tuan dengar, Nabi bagi penyelesaian. Selesai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Hakim, sanad yang sahih, hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah, nama ada rawi sahih. Kata Irbad, Nabi bagi nasihat kepada kami, nasihat yang tadra'ul uyun, menyebabkan mata mengelayang mata, wajilatul qulub, menyebabkan hati ini berasa gemetar, sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, ka'anna hadha hadhihi nasiyatul al-muwaddi', wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang dah nak tinggalkan kami, pesanlah kat kami wahai Rasulullah. Kata Nabi, innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bagi tahu. Sahabat kata Nabi, nampak macam nasihat orang yang nak tinggalkan kami lah, bagilah satu wasiat kat kami ni macam mana entah pada ni. Nabi kata, sesungguhnya siapa yang hidup lepas aku ni akan tengok orang berselisih faham banyak sangat dalam agama ni. Banyak sangat, kata Nabi. Masa tu kamu pegang sunnah aku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Tak cukup lagi, Nabi tambah sikit. Jaga-jaga jangan buat apa-apa bid'ah. Siapa yang buat apa-apa bid'ah, dia akan membawa kepada dhalalah. Jangan buat apa-apa yang baru dalam agama. Siapa yang buat apa-apa yang baru membawa bid'ah, setiap yang bid'ah membawa kepada kesesatan. Nabi dah akan berlakunya orang yang tak ikut sunnah, dan akan berlakunya orang yang mengikut bid'ah. Masalah isu bid'ah, Nabi yang timbulkan. Oleh kerana itu, cuma yang kita tak mau, yang tak bid'ah, janganlah dok kata bid'ah. Tapi yang bid'ah, kita kena kata bid'ah. Dia bid'ah. Bukan berarti bila kita korek bid'ah yang kecil, kita lupa yang besar. Kita lawan yang besar. Kita lawan Farish Enor. Tapi orang yang asyik dengan bid'ah kecil-kecil, yang besar pada tahu, itu pun tak jadi juga. Bak kunut tu bincang pagi petang, siang malam, ini tak betul. Kunut ni masalah khilaf. Tapi yang Nabi tak buat, kita tak buat. Saya tak setuju orang baca Quran dengan upah. Mati upah orang baca Quran. Bid'ah akan membawa benda lain. Sebab itu maka ada orang dia berasa, aku nak takut apa? Duit aku berlambak, aku mati tu tak nak buat kat aku. Aku suruh 4-5-60 orang baca, 3-40 ribu aku boleh buat kat aku. Pahala berhutang ni. Kalau baca Quran boleh sampai pahala. Semua imam mazhab kata baca Quran tak sampai pahala. Kalau dengan upah tak sampai pahala. Imam Syafi'i kata tanpa upah pun tak sampai. Tak apalah kita pakai mazhab lain. Yang tiga kata dengan upah pun baca Quran boleh sampai pahala, tapi dengan syarat jangan upah. Kalau dengan upah orang boleh sampai pahala, senanglah orang kaya masuk syurga, yang miskin masuk neraka. Duit banyak, sebab tu dia tak takut. Hidup kita bukan mobil, Quran pun tak mau baca. Mati kita pergi baca kadang. Hidup kita bukan mobil, kita hafal hukum Quran pun dia petikan. Dia tanpa nak buat Quran semua jenuh lah. Kita kan duduk sama unta. Mati betak nak kita pergi baca pula, ambil upah kadang. Bila setiap kali berlaku bid'ah, dia mencacatkan agama. Kalau yang jenis itu, kita tentang. Kalau yang lain jenis itu, yang kecil-kecil, kita tengok kadar keperluan. Kau muda kan kau tua tak timbul. Tua pun tak apa, muda pun tak apa. Tapi yang penting sama dengan hak Nabi ajak. Kau nama ajaran Nabi pun tak sama, tak guna. Sama dengan Nabi ajak. Cuma kita hadapi kebelakangan perkembangan yang lebih teruk. Terutama geng sisters ini Islam, geng falsafah. Geng falsafah tuan-tuan, hak masuk. Saya tak sebut nama tuan kenal lah. Hak janggut banyak. Hak cuma tu kononnya pemikir Islam di Malaysia. Falsafah, bicarakan akidah dengan menggunakan metod-metod betul-betul Greek. Mari geng-geng Farish Enor, Akbar Ali dan seumpamanya. Ini satu aliran baru. Saya duka cita, tuan-tuan barangkali kenal. Saya tak mahu sebut nama alam ni.
Ada satu orang di Malaysia ni yang pakai jubah, pakai serban macam ni, suruh cakap pasal Islam, dia cakap orang putih apa. Satu contoh, baru ni mak dia pergi pun kat mana, pergi jumpa pun dia ikut lah. Tak apalah, bukan salah saya cerita tu, tapi saya kata PM kita pergi pun ikut. Dalam satu majlis, dia cerita kesalahan akidah. Kesalahan akidah Syekh Qutb, kesalahan akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Cerita mai, hak last sekali dia bela siapa? Farish Enor. Dua tokoh ni yang terkenal dengan sejarah Islam. Qaradawi tulis memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa tu orang puji? Walaupun ada beberapa nuktah yang boleh kita bincangkan dua tokoh-tokoh, sama saja. Berumur kata Hasan Al-Banna, Syekh Qutb ke siapa? Mereka bukan Nabi. Kita tahu ada kesilapan. Kita lebih banyak silap daripada mereka. Tetapi yang peliknya, kita ni pergi bincang kononnya pemikir Islam, bantai dua tokoh ni. Yang betulnya dia salah faham Farish Enor ni. Belah ni. Ini kesudahan satu aliran agama hak pening tu. Yang pening yang kemudian yang menolak semua saja benda-benda yang dianggap sebagai melecehkan Islam pada mereka. Sebagai mereka menganggap bahawasanya tutup kepala tidak lagi termasuk dalam suruhan agama. Hadis ini hanya sesuai untuk zaman dahulu saja. Yang kita pegang ialah Quran. Apa saja yang tak dalam Quran kita tak terima. Golongan subuh di Malaysia. Cuma saya nak tuan-tuan, baru ni ada perhimpunan macam-macam, kalif tak kalif di Malaysia ni. Bukan kita tentang semua aliran perkembangan intelektual kita terima dan kita suka. Ini adalah orang akademik, dia kena terima. Tetapi back balance, semua pihak bagi boleh cakap. Perkembangan yang terakhir ini lebih meminta kepada golongan agama seperti saya dan ustaz-ustaz lain, tuan-tuan juga, lebih cerdik, bukan nasyid semangat. Itu saya nak sebut itu. Berumbrang tak. Mereka ni semua wak mari dengan hujah. Mereka cedok daripada buku orientalis, mereka bubuh. Macam mereka kata Nabi ada hubungan dengan Raihanah. Sebahagian kita tak tahu siapa dia Raihanah ni dituduh. Raihanah ni memang salah seorang daripada hamba Nabi yang bukan isteri, hamba yang Nabi ada hubungan dengan dia. Juga Maryam Qibtiyah itu dihalalkan dalam syariat. Au illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Sebagai kita tak faham semua agama, orang tahu ustaz di mana keadilan Islam bila Islam membenarkan adanya sistem perambaan dalam Islam. Tak boleh nak jawab. Dia semangatnya, dia tak kaji Islam, dia tak buat kajian, main cermah berumrah sudah balik. Itu satu hal. Kadang tu sebahagian tuan-tuan isteri Nabi orang apa tak tahu habis. Kita kata isteri Nabi, setengah orang tak tahu kata isteri Nabi. Ada isteri Nabi Zainab saja, ada dua, Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Khuzaimah. Saudah, ada kata bini Nabi nama Saudah, tak ada. Saudah. Sofiyah yang dapat timbul daripada Yahudi yang kahwin dengan Nabi. Semua sejarah ni kita tak tahu dengan baik. Kita tak buat kajian dengan baik tentang Islam. Kelompok ni mengambil bahan daripada orientalis dan kemudian mereka terus muasat dan hidangkan kepada kita. Yang terpengaruh, tuan-tuan tak insya-Allah ada masyarakat yang terpengaruh orang yang menganggap mereka ni daripada ranking kelompok elit. Dia duduk di Kuala Lumpur, yang apa, yang tak mari kuliah apa, mereka semua pengetahuan Islam melalui pembacaan. Golongan agama yang baik tidak menulis. Dan pemikiran mereka bankrupt sebagian tu. Tak tahu banyak tentang agama. Hanya boleh berceramah buang masa begini. Lalu mereka tak tahu, orang ini semua tak dapat bahan yang baik. Mereka baca bahan penjajah atau bahan orientalis atau bahan mereka ni menulis. Kira-kira kita tak ada peluang menulis yang sahabat, dia tulis buku supaya ada buku yang dapat dihidangkan kepada mereka ni. Ini jawapan dia. Yang dia tulis ni, ini jawapan dia. Saya bukan salah, semangat kita nak lawan mereka tu dah okey. Tapi masalah dia, mereka sedang menghadapi kita dengan senjata yang mereka namakan senjata intelektual. Maka digunakan kononnya hujah, buku itu sekian dengan sekian, ini sekian. Kita main duk tolak rampang macam tu ya. Hatta Syiah berkembang di Malaysia.
Menyebabkan ramai orang dia fikir apa ni. Dia baca hadis Nabi, dia tengok hadis Nabi macam saya sebut hadis tadi. Tengok kemaluan isteri pun tak boleh. Hadis palsu, dia tak tahu benda ni hadis palsu. Dia kata ke Islam teruk orang betul tu. Kata tengok kemaluan isteri menyebabkan penyakit buta. Yang dia mungkin dalam ada tengok tak buta-buta. Benda yang seperti ini, benda-benda yang kabut seperti ini mari pula kita hidang. Saya kadang-kadang ini punca dia kerana kita menjumurkan. Saya dah sebut anak orang Islam nak periksa. Assalamualaikum Ustaz, jumpa sikit. Ni anak saya, Allah Ustaz, baca buku tak mau ni kan nak periksa. Buat yang jampi sikit. Itu pemikiran kita. Lalu Ustaz ni pun jampi. Anak dia periksa. Periksa tak jadi apa pun. Nak jadi apa? Baca apa benda. Dia ingat boleh main keramat kan? Nabi pergi perang pun kena sedia senjata. Tadi kita cerita kepada dia kira nak pakai yang jampi lah. Anak Cina tak ada siapa jampi pun. Cina yang bukan Islam. Cina yang bukan Islam. Non-Muslim, mereka tak ada apa pun. Kapal pun, mana pun tak jampi lah. Tak nak bagikan kismeh jampi lah. Periksa semua tak. Pasal apa? Mereka mengikut sunnah alam. Mereka baca, mereka apa? Anak orang Islam bergantung dengan jampi. Agama mana yang orang nak percaya macam ni? Nabi tak pernah menjampi sehingga orang boleh cerdik. Dan Nabi tak pernah menjampi untuk orang dapat hidayah. Ni ayat jampi tuan-tuan, kismeh saya, ayat jampi saya. InsyaAllah, siapa-siapa yang suami dia tak dengar cakap, anak-anak tak ikut kata ni, insyaAllah mai boleh ikut kata. Kalau sungguh ada ayat macam tu, Nabi dulu jampi. Nabi jampi malam-malam, dia kata pituang di telaga Zamzam. Malam-malam Quraisy tak nampak jampi tuang telaga Zamzam. Pagi Quraisy minum ayat Zamzam. Masa zaman dulu sumber ayat Zamzam. Minum-minum nong jadi. Aku ingat hari ni nak beriman dengan Muhammad. Siapa Abu Lahab? Aku pun tak tahu. Siapa Abu Lahab ni beribah? Saat dia pula pergi minum, pakat beriman habis. Selesai pasal sakit minum ayat jampi. Kalau sungguh ayat jampi boleh orang beriman, Nabi dulu kuat. Abu Talib sampai akhir Nabi kata, ya ammu qul la ilaha illallah ushhidu laka indallah. Katakanlah la ilaha illallah, aku jadi saksi untuk kau di sisi Allah Ta'ala. Dia tak mau kata. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Allah bagi yang kepada siapa yang dia kehendaki. Ini semua menjadi bukti kepada kita bahawa kita kena ikut sunnah alam. Tapi bila agama liputi benda macam ni, jampi pensil, jampi apa, mengaji tak mau. Saya pergi jampi ke ustaz pun tak jadi. Anak Cina tak jampi. Satu hal. Majalah yang karut-karut saya sebut tadi, itu saya sebut tuan-tuan. Orang Islam tu mati kerana tak main semayang, mayat tumbuh tanduk, yang tu keluar ulat, yang tu keluar. Cina kata, lu orang semua mati teruk, kita semua tak ada apa pun. Dia kafir boy, mati tak apa pun. Kita jangan buat cerita karut. Benda ni karut lah semua tuan. Kalau ada kan saya benda ni karut. Allah boleh jadi. Kalau Allah nak jadi, tak payah cerita lah. Buat zina boleh bagi jadi. Tetapi ini bukan sunnah dia. Abu Lahab, Abu Jahal pun tak jadi macam tu. Kita kena bertindak dakwah pada dia, kemudian baru datang pertolongan Allah. Cina nanti akan kata, orang yang bukan Islam kata, orang Islam dulu lah mati macam-macam jadi. Kita mati tak ada apa. Kita punya bapak mati okey saja. Dia satu mati pun tak ada api. Kita tokong juga. Kita balutkan Islam bagi orang pening. Macam tu juga benda-benda yang lain daripada tu. Perubatan Islam. Setiap kali kita sebut perubatan Islam, jampi. Saya tak ada setuju dengan tu. InsyaAllah kita akan buat kelas perubatan Islam. Jampi. Jampi sebahagian daripada perubatan Islam. Tapi perubatan Islam bukan jampi. Jampi itu sebahagian daripada perubatan Islam. Tapi perubatan Islam bukan meaning, maksud dia jampi. Berubat dengan cara doktor dan berubat itu pun perubatan Islam juga. Semua itu disuruh oleh agama. Tapi orang anggap jampi perubatan Islam, hak moden itu bukan Islam. Islam saja depan belakang. Perubatan yang mereka dok berubat lah ni, mereka warisi daripada Islam. Ini tuan-tuan kena buat. Ini semua mencemarkan apa yang sedang kita bawa.
Di samping kita nak hadapi grup sekular yang akan menyatakan Islam jumud, kuno dan semamanya, kita jangan menambahkan kekunoan agama ini.